أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la safara wa la hammata. Faqala a'rabiyyun ya Rasulullah, fama balul ibil takunu fi ramli ka'annaha az-zuba fayaji'ul ba'iru al-ajrabu fayadkhulu fiha fayujribuha kullaha. Qala Rasulullah sallam, faman a'dal awwala. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya bacakan selepas daripada muqaddimah, selepas daripada saya hamdalah dan salawat kepada junjungan Nabi SAW adalah saya membaca hadis Nabi SAW yang mana baginda mengajar tentang hakikat. Kita katakan hakikat ialah kefahaman akidah yang sebenar, iaitu Nabi SAW mengajar la adwa, tidak ada jangkitan penyakit. Ini yang sangat relevan dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Wala safara, tidak ada yang dikatakan bulan safar yang membawa sial. Wala hammata, hammah ini ditafsirkan sebagai sejenis burung, mungkin kalau kita katakan dalam bahasa Melayu ni seumpama burung hantu, yang mana dahulu kala orang-orang Arab terutamanya mereka percaya burung ini membawa sial. Kalau burung ini misalnya hinggap di atap rumah seseorang, maknanya itu akan berlaku satu perkara yang tidak baik. Jadi Nabi SAW menafikan. Pertama, Nabi SAW menafikan jangkitan, tidak ada jangkitan penyakit, tidak ada yang dikatakan bulan safar yang membawa kesialan, dan tidak ada yang dikatakan burung yang membawa sial. Maka ketika mendengar Nabi SAW mengajar hakikat tauhid ini, faqala a'rabiyyun, maka berkata seorang A'rabi, iaitu orang Arab kampung lah, orang Badawi, dia merasa hairan seolah-olah apa yang diterangkan oleh Nabi SAW itu tidak kena dengan realiti. Lalu dia mengatakan, kalau demikian maka macam mana pula dengan unta-unta yang mana dalam keadaan cergas dan sihat, seumpama unta tu seumpama kita katakan rusa melompat ke sana kemari, dalam keadaan sangat sihat. Tiba-tiba masuk dalam kumpulan unta itu seekor unta yang ada penyakit, yang berkudis misalnya, yang ada penyakit. Lalu akhirnya semua unta-unta yang asalnya sihat berpenyakit. Semua unta-unta yang asalnya tidak berkudis misalnya menjadi berkudis selepas masuk unta yang berpenyakit tadi. Jadi kalau tengok kepada zahir, itu kan seolah-olah ada jangkitan penyakit.
kenapakah Nabi SAW mengatakan tidak ada jangkitan? Jadi orang Arabi ini, orang Badawi ini terlepas pandang untuk memahami bahawa yang nak diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah hakikat. Adapun yang dia lihat dengan pandangan zahir dia, masuk unta yang sakit, kemudian yang lain juga menjadi sakit, itu namanya asbab, ya, yang mana itu adalah domain syariat. Syariat ini di mana kita itu berpandu kepada hukum hakam, kerana kita itu melihat kepada asbab, ya, cause and effect. Itu akan memberi kesan kepada hukum. Adapun kalau dari segi hakikat, yang ini kalau dalam kitab-kitab lama dikatakan bermula segala af'al yang baharu dan segala kainat itu tidak memberi bekas, yakni kesan. Hanya saja yang memberi bekas, yakni memberi kesan adalah Allah Ta'ala. Jadi itu hakikat yang berlaku dalam masalah penyakit. Dari segi hakikat, penyakit itu datang daripada Allah. Jadi bila orang Badawi itu sepertinya tidak faham, lalu Nabi SAW membuka minda orang Badawi ini, orang Arab kampung ini, supaya dia faham hakikat tauhid. Lalu Nabi SAW menggunakan dalil akli supaya dia berfikir dengan akal dia. Nabi bertanya, faman a'dal awwala. Kalau memang penyakit itu perlu kepada jangkitan, maka siapa pula yang menjangkiti unta yang pertama? Kalau kamu kata penyakit mesti datang daripada jangkitan, maka unta yang mula-mula kena penyakit itu berjangkit daripada siapa? Sedangkan dia unta yang mula-mula kena penyakit. Kalau dikatakan begitu, dia akan jadi infinity. Unta ini berjangkit daripada unta satu lagi, berjangkit daripada unta satu lagi secara tidak putus-putus. Atau disebut dalam bahasa Arab sebagai tasalsul. Ya. Jadi infinity sebegini mustahil. Maka barulah orang Arab Badawi itu faham, oh, kalau begitu memang hakikatnya penyakit itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata apa yang dikatakan jangkitan. Itu namanya hakikat. Jadi kita sebagai umat Islam, kita mendepani COVID-19 ini, jangan sampai kita buang hakikat. Jangan sampai kita lupa bahawa kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, ini ayat Al-Quran, tidak akan menimpa, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kita, kepada kami, kecuali sesuatu yang Allah telah tuliskan buat kami. Maknanya, seseorang yang telah tertulis bahawa dia itu akan kena penyakit coronavirus, akan sembuh kembali atau akan meninggal, asbab daripada penyakit tersebut, ataupun orang lain walaupun berada dalam kawasan yang terkena wabak tersebut tapi tidak terkena jangkitan virus, selamat daripada wabak tersebut, itu semua pada hakikat maktub, ya, telah tertulis di sisi Allah Ta'ala sebagai satu takdir yang akan berlaku, dan bila apa Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku. Jadi daripada sudut hakikat itu kita ada satu ketenangan, kita tidak jadi paranoid, kita tidak akan jadi overstress sehingga kita seolah-olah tak tahu apa nak buat, kecoh ke sana kemari, tidak ada satu keseimbangan dalam cara berfikir. Keyakinan itu penting untuk menghasilkan ketenangan. Ini namanya hakikat. Jadi timbul persoalan, kalau begitu orang-orang yang pakai mask, orang-orang yang pakai hand sanitizer, orang-orang yang tidak keluar dari rumah, bukan saja tidak keluar untuk pergi ke pejabat, dia hanya work from home, bekerja dari rumah, bahkan tidak keluar menunaikan solat jamaah. Bukan saja dia tidak keluar, bahkan Bilal selesai daripada azan mengatakan, sallu fi buyutikum, hendaklah kamu tunaikan solat di rumah-rumah kamu. Asalnya Bilal ketika azan kata hayya 'alas solah, jom kita datang semayang. Hayya 'alal falah, jom kita menuju kejayaan. Tetapi selesai daripada azan, Bilal bagi tahu sallu fi buyutikum, sembayanglah di rumah kamu. Dia ajak sembayang tapi dia suruh sembayang di rumah. Jadi tidakkah itu bercanggah dengan akidah kita? Seolah-olah kita lebih takutkan virus daripada Rabbul virus, daripada Tuhan yang menjadikan virus itu sendiri. Jadi itulah yang kita katakan perlu ada keseimbangan antara hakikat yang kita yakini bahawa tidak ada jangkitan kecuali itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita juga meraihkan asbab, kita juga melihat kepada cause and effect. Kerana dalam Islam, hukum hakam ini dia akan berpaksikan kepada perkara yang zahir, kepada asbab yang zahir, kerana dari segi asbab yang zahir boleh jadi kita lihat sesuatu itu berlaku sentiasanya begitu. Ini namanya hukum adat, sebab itulah dalam syarak ini yang banyak berlaku adalah hukum adat. Ya, dalam akidah yang banyak berlaku adalah hukum akal. Jadi akal kena menerima bahawa penyakit ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang Maha Berkuasa, dan bahawa makhluk ini sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa.
Kalau kita ambil kepada contoh yang klasik, makanan dari segi hakikat tidak mengenyangkan kita. Habis yang kita makan rasa kenyang, Allah yang mengenyangkan kita. Tapi adakah bermakna oleh kerana kita yakin yang mengenyangkan kita adalah Allah, maka kita tidak makan? Ini bermakna kita telah mengenepikan asbab. Kita telah tidak berinteraksi dengan syariat. Bahkan kalau berdasarkan keyakinan kita bahawa Allah lah yang mengenyangkan, lalu kita tidak makan sehingga satu masa kita menjadi sangat lemah, sehingga satu masa kita menjadi berpenyakit, sehingga satu masa kita barangkali akan menghadapi menghadapi mati kerana tidak makan berhari-hari dengan alasan Allah yang mengenyangkan, maka kita adalah asim. Kita adalah orang yang berdosa kerana kita melanggar perintah Allah. Jangan kita itu mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Jadi, mana tahu itu kebinasaan? Dari segi asbab. Orang yang misalnya meminum racun itu sebab kepada kematian. Sebab kepada paling tidak orang itu menjadi sangat sakit. Jadi, bila dia meminum racun dengan sengaja, bermakna dia telah melanggar hukum. Demikian orang yang mengambil pisau misalnya dan menikam ke badannya sendiri, itu berdosa. Walaupun hakikatnya pisau tidak melukakan. Yang melukakan adalah Allah Ta'ala. Kembali kepada masalah COVID-19, kalau kita suluh dengan suluhan hakikat, bermakna virus itu tidak mampu mendatangkan penyakit. Tidak mampu menyebabkan kita itu sesak nafas. Tidak mampu menyebabkan kita itu demam dan seumpama dengannya. Tetapi kita melihat daripada sudut asbab. Orang yang terkena dengan virus ini, yang berlaku dari segi adat di sini bukan maknanya adat seperti kita kata adat pepatih atau adat temenggung. Adat ini daripada bahasa Arab, ada yang udu, kembali. Bermakna sentiasa benda itu berulang-ulang. Experimentally, bila orang itu kena virus ini, dia akan jadi demam, dia akan jadi sesak nafas, dan satu masa kalau tidak dirawat, dia akan meninggal dunia. Di Malaysia, saya tahu saya, semenjak tersebarnya wabak ini sehingga semalam, telah berlaku 2 kematian yang dikaitkan dengan COVID-19. Itu namanya asbab. Jadi asbab ini tak boleh diketepikan begitu saja. Jadi agak kita kata agak lucu bila ada orang atas nama hakikat dia mengatakan kamu takut kepada virus, bermakna kamu tak faham tauhid. Tauhidnya kan Allah yang mendatangkan penyakit. Buat apa kamu takut kepada virus? Ini kan tak betul. Kita takut kepada virus tidak menyejaskan tauhid kita. Kita takut kepada Allah dari segi hakikat. Kerana virus kah, penyakit kah, apa-apa mudarat kah adalah daripada Allah Ta'ala. Kesembuhan, kebaikan juga daripada Allah Ta'ala. Maka kita wajar takut kepada Allah daripada sudut hakikat. Adapun kita takut kepada virus daripada sudut asbab. Jadi saya pun rasa-rasa nak terbayangkanlah kalau orang yang bercakap begitu hebat, apa kita takut dengan virus, kita patut takut pada Allah. Maka macam mana agaknya orang tu kalau tiba-tiba datang singa yang ganas atau harimau yang ganas di depan dia, saya nak tengok dia ni lari ke tidak. Dia bercakap dengan begitu hebat, mungkin dia tak lari. Tapi saya percaya kebanyakan daripada kita, jangan katakan singa yang ganas, kadang kalau tikus pun kita lari. Ataupun ada orang yang geli dengan lipas dan seumpama dengannya, lipas ekor pun dia lari. Tapi orang ini dalam Facebook, Masya Allah, Tabarakallah, dia tulis posting-posting, kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk. Ya betul, dari segi hakikatnya begitu. Tetapi oleh kerana dari segi asbab, bahkan manusia ini memang ada perasaan takut. Dia takut kepada kurang harta, takut kepada kematian, takut kepada itu natural. Bukan satu benda yang mencanggahi akidah. Yang mencanggahi akidah adalah kalau kita itu merasakan bahawa penyakit itu datang dengan sendiri tanpa ada kuasa Allah di situ. Maknanya Allah tidak berkuasa. Yang menjadikan penyakit itu memang virus. Yang menjadikan kenyang itu memang nasi, tak ada kena-mengena dengan Allah. Kalau makan nasi confirm kenyang, tak makan nasi confirm lapar. Yang menjadikan terbakar itu adalah api, tak ada kena-mengena dengan Allah. Kena api confirm terbakar, tak kena api memang tak terbakar. Yang itu yang membawa kepada masalah akidah, kerana menepikan hakikat. Tetapi dalam keadaan kita yakin dengan hakikat dan kita berinteraksi dengan asbab, cuba kita lihat panduan daripada Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, daripada sahabat Nabi Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa ditanya oleh Nabi SAW tentang ta'un.
Nah, mana ada orang tanya kepada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dulu Nabi SAW ada cerita apa-apa tak tentang penyakit taun ya? Kita tahu penyakit taun ini adalah satu penyakit yang berjangkit ya, satu wabak yang boleh menyebabkan kematian. Jadi Nabi SAW memang pernah menerangkan. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Nabi SAW pernah bersabda, taun ini adalah rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israel. Taun ini adalah satu penyakit. Rijs ini asalnya benda yang kotor yang diutuskan ke atas sebahagian daripada golongan Bani Israel. Lepas tu ada sedikit keraguan mungkin pada ingatan perawi au alaman kana qablakum, atau mungkin Nabi SAW mengatakan ditimpakan penyakit taun ini kepada sebahagian daripada orang Bani Israel atau sebahagian daripada umat yang terdahulu. Jadi ini panduan daripada Nabi SAW. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kamu dengar berita ada berlaku wabak taun di sesuatu negeri, di sesuatu kampung, di sesuatu tempat, maka jangan kamu masuk ke tempat itu. Habis, kalau kita ambil logik sebahagian daripada umat Islam sekarang, kita hanya takut kepada Allah Ta'ala, kita masuk pergilah, apa masalah. Kalau nak sakit, sakit. Kalau tak mau sakit pun, tak sakit, walaupun kita masuk ke dalam kampung yang ada taun. Itu tak betul. Kerana Nabi SAW mengatakan, jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Adapun sebaliknya, kalau berlaku wabak taun ini di sesuatu tempat, di sesuatu daerah, di sesuatu negeri, padahal kamu ketika itu berada di kampung itu, berada di tempat itu, maka jangan kamu keluar untuk lari daripada penyakit itu. Tengok, Masya Allah, Tabarakallah, ini hikmah nabawiyah, ini kebijaksanaan daripada seorang Nabi. Semenjak daripada 1400 tahun dahulu lagi, Nabi SAW telah melaksanakan apa yang di zaman sekarang ini dikenali sebagai kuarantin. Kan bila berlaku wabak COVID ini, kita tahu ya, di sesuatu tempat, di sesuatu sekolah misalnya, di sesuatu institusi misalnya, bila dapat detect penyakit taun, maka yang berada di situ di kuarantin, jangan keluar, kerana boleh jadi mereka ni telah terkena virus tersebut, mereka telah jadi carrier, paling tidak orang yang membawa virus walaupun tidak ada simptom lagi jangkitan tersebut, maka keluarnya mereka daripada tempat itu membawa risiko mereka akan meluaskan lagi kawasan rebahkan virus ini. Sebaliknya, kalau kita belum masuk, kita dah tahu di situ ada penyakit taun, maka jangan pula kita itu berani-beranikan diri. Konon-kononlah kita ni lah orang yang paling tawakal, orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Bahkan siapa yang lebih takut, yang lebih tawakal kepada Allah berbanding dengan salafus salih, berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi berbanding dengan khulafa ar-rasyidin. Mereka ini orang yang sangat beriman, yang sangat yakin kepada janji-janji Allah, yang sangat yakin kepada kuasa dan kehendak Allah. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri, apabila diperli oleh orang, beliau refuse, beliau tak nak masuk. Kalau tak silap saya, masa itu negeri Syam ya, beliau hampir-hampir nak masuk, tapi dapat berita kata di kawasan tersebut sedang dilanda oleh wabak taun, maka beliau tak jadi masuk. Jadi ada orang perli, macam kita sekarang ni lah, diperli ya, oleh orang kawan-kawan dalam Facebook. Kononnya kita ni lebih takut kepada makhluk berbanding takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Umar menjawab dengan jawapan yang Masya Allah Tabarakallah. Itulah al-jami' bainal haqiqati was syariah, yang menghimpunkan antara syariat dan juga hakikat. Ini adalah sahabat Nabi, ini adalah khulafa ar-rasyidin, iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Hendaklah kamu ikut, ambil contoh daripada dua orang selepas daripada saya, ikutlah kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Sayyidina Umar menjawab, orang itu memperli dia, adakah kamu lari daripada takdir Allah? Seolah-olah kamu ni tak nak masuk ke negeri yang ada wabak taun ni, kamu ni tak percaya kepada takdir Allah kah? Kankah kalau kita nak kena penyakit memang kena, kalau kita tak kena penyakit memang tak kena? Jadi Sayyidina Umar menjawab, saya lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Saya lari daripada takdir Allah, iaitu yang pertama kemungkinan kena penyakit, dan kemungkinan tidak kena penyakit itu kan juga adalah takdir Allah. Kita sakit atau tak sakit memang dari segi hakikat takdir Allah. Jadi apa salah saya lari pada satu takdir pada satu takdir yang lain? Kerana itu cantiknya, walaupun tidak diterangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, cantiknya kefahaman daripada situ adalah takdir Allah kan luar daripada ilmu kita. Jadi kita tak tahu. Jadi yang kita tahu adalah perintah Allah supaya kita menjaga diri kita daripada mudarat. La darara wala dirar, ini kaedah yang besar dalam fiqh kita. Jadi sekarang ni saya cuba nak lihat beberapa kekeliruan. Ini ada kawan saya forwardkan satu panjang sebenarnya
yang disebarkan dalam WhatsApp, disebarkan di dalam Facebook, ada orang bangkang. Kan kita tahu apabila kerajaan kita melaksanakan kekangan kepada pergerakan atau kita katakan lockdown ini, bukan sahaja aktiviti-aktiviti kita nak pergi ke tempat orang ramai, nak buat perhimpunan, nak buat majlis dan sebagainya, ya. Apatah lagi perkara-perkara maksiat itu memang asalnya haram, ya. Daripada sudut agama kita nak berdiskur dan sebagainya, itu memang haram. Dan itu juga satu perkara yang sekarang ini diharamkan dua kali. Satu haram dengan hukum agama, satu dilarang dari segi undang-undang. Tetapi bahkan perkara yang baik dari segi agama, iaitu melaksanakan solat jamaah di masjid di surau juga, kita dihentikan dahulu buat sementara waktu ini, sekurang-kurangnya sehingga 31 bulan Mac 2020 ini kita dilarang untuk berjamaah di masjid, berkumpul di masjid untuk berjamaah, sedangkan itu asalnya perkara yang baik. Lebih parah daripada itu, daripada sudut asal hukumnya adalah kita juga tidak lagi dibenarkan melakukan solat Jumaat di masjid. Kalau jamaah tu kita faham, kita boleh juga jamaah di rumah dengan anak isteri. Tapi kan kalau jamaah itu perlu dilakukan dengan bilangan 40 orang, kalau dalam mazhab Syafi'i, dan biasanya dilakukan di tempat awam, di masjid, di surau, di tempat-tempat awam. Jadi tiba-tiba yang fardu Jumaat itu, yang asalnya fardu ain atas orang yang wajib dan fardu kifayah secara umum, itu adalah satu perkara yang dilarang asalnya. Meninggalkan perkara yang wajib itu haram, termasuk dalam mahzur. Tetapi kita pula untuk tempoh ni tak ada solat jemaat. Jadi ada orang bising, ada orang kata ini apa, kita seolah-olah lebih takut kepada makhluk, dan kita sepatutnya bila berlaku wabak macam ni kita mendekatkan diri kepada Allah, pergi ke masjid. Ini bila berlaku wabak kita pula menjauhkan diri daripada Allah, kita lari pada masjid. Jadi ini adalah salah faham dan kurang cermat, ya, di dalam memahami kaedah di dalam Islam. Memang betul bila berlaku apa musibah, bahkan kalau tidak berlaku musibah pun, kita dituntut menghampirkan diri kepada Allah. Tetapi kita kena ingat, menjaga diri daripada merbahaya itu juga adalah perintah Allah. Menjaga nyawa yang Allah kurniakan ini termasuk dalam maqasid syariah yang 5. Hifzuddin, menjaga agama, hifzul nafsi, menjaga nyawa, ini termasuk dalam maqasid syariah yang 5. Jadi ada orang faham, okey, yang ni betul. Maqasid syariah yang 5, hifzuddin duduk di atas, jadi dia ikut priority. Hifzul nafsi duduk di bawah, makanya ada di sana hukum jihad. Orang diwajibkan sama ada secara fardu kifayah atau fardu ain dalam keadaan-keadaan tertentu untuk keluar berjihad. Padahal berjihad ini mendedahkan diri kepada bahaya nyawa. Sedangkan kalau tidak keluar berjihad, mendedahkan agama kita kepada ancaman. Kerana kalau kita tidak berjihad, mungkin agama kita akan dirosakkan. Orang akan berkuasa dan menjahanamkan agama kita. Jadi didahulukan menjaga agama berbanding menjaga nyawa. Yang itu betul. Tetapi kita kena faham bahawa ada beza di sana. Antara dikatakan kewajipan berjihad untuk menjaga agama dan kewajipan untuk kita menjaga nyawa dengan tidak pergi menunaikan solat Jumaat. Kalau dikatakan, okey, solat Jumaat itu adalah menjaga agama, kenapa kita dahulukan menjaga nyawa berbanding dengan menjaga agama? Kerana sebenarnya bila berlaku keadaan yang mana nyawa terancam, maka menjaga agama juga adalah menuntut supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan yang asalnya wajib. Memang asalnya mahzur. Kan kaedahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang darurat, yang mendesak seumpama ini, hatta mengancam nyawa, itu menghalalkan perkara yang asalnya diharamkan. Makan babi asalnya haram. Tapi kalau ada orang berada dalam keadaan yang terdesak, kalau dia tidak makan dan makanan ada hanya daging babi, dia akan meninggal dunia, dia akan mati. Ketika itu dia boleh makan daging babi. Adakah itu bermakna dia tidak menjaga agama? Kerana dia memakan benda yang haram, agama mengharamkan makan daging babi? Jelas tidak. Kerana pada ketika itu telah menjadi harus, bahkan wajib dengan sebab untuk menjaga agama, dia memakan daging tersebut walaupun asalnya haram. Maka demikian, sekiranya dengan kita itu berjamaah dan berjemaat mendedahkan nyawa kepada ancaman, maka ketika itu perlu ditinggalkan. Tapi tak yakin Ustaz. Kita tak pasti pun kita pergi ke sembahyang Jumaat kita akan kena jangkitan. Kita tak pasti pun kita pergi sembahyang jamaah kita akan kena jangkitan. Baik, yang ini adalah sebenarnya dikatakan question of facts. Kalau dalam istilah usul fiqh dikatakan tahqiqul manat. Al-manat, tempat perpusingannya, boleh ditinggalkan kewajipan agama dan boleh dilakukan perkara yang dilarang oleh agama dalam keadaan yang darurat. Ya. Adakah berlaku darurat tersebut?
Yang ini memerlukan data, memerlukan fakta, dan kita serahkan kepada ahlinya. Kita walaupun bertitle ustaz, bertitle sahibul fadilah, hatta bertitle sahibul samahah sekalipun, ada perkara-perkara yang kita perlu rujuk kepada pakarnya. Jadi sama ada keadaan itu sudah sampai ke peringkat yang mana kalau kita berkumpul dengan apa tujuan sekalipun, berkumpul di shopping kompleks, berkumpul di stesen bas, berkumpul di masjid, itu meningkatkan risiko. Kerana kita kena faham, dia bukan isu kita saja. Kita kadang bayangkan, aku pergi mungkin aku tak kena apa-apa. Risikonya adalah orang yang sudah terkena, kalau tidak berlaku lockdown sebegini, maka orang ini akan pergi. Dan bila dia pergi, dia akan mendedahkan orang lain kepada ancaman keselamatan nyawa. Kerana kita tahu COVID-19 ini, walaupun ada yang pulih, tapi ada juga yang meninggal dunia akibat daripada penyakit ini. Jadi yang ini adalah question of facts. Bila question of facts terserahkan kepada pakar, dan Alhamdulillah di negara kita, saya difahamkan, sebelum pihak berkenaan membuat pengumuman jabatan-jabatan agama, membuat pengumuman tentang penutupan masjid, mereka telah konsult kepada orang yang pakar dalam bidang ini, dan kalau kita ada keraguan sekalipun, maka kita katakan ikhtiarul imam yarfa'ul khilaf. Apa yang telah dipilih oleh pemerintah itu sepatutnya mengangkat khilaf. Tidak perlu lagi kita itu terlampau keras sangat dengan pandangan peribadi kita. Kita patuh kepada waliul amri, kerana hukum kita patuh kepada pemerintah itu wajib, kecuali kalau pemerintah itu menyuruh kita melakukan satu perbuatan yang mungkar, yang maksiat. Jadi meninggalkan solat Jumaat dalam keadaan sedemikian tidak lagi menjadi satu perkara yang haram. Izinkan saya merujuk kepada website yang disebarkan, yang mana seolah-olahnya saya dapat faham daripada sini banyak kemuskilan yang ditimbulkan atas larangan solat jamaah dan Jumaat ini, yang dianggap seolah-olah tidak selari dengan ajaran agama kita. Yang pertama, kemuskilan yang pertama kata dia, tidak ada petunjuk daripada ketiga-tiga generasi awal umat Islam. Maknanya kita fahamlah salafus soleh, sahabat, tabi'in dan juga tabi'in, serta yang datang sesudah mereka daripada kalangan para ulama dan fuqaha, maknanya ahli-ahli fiqh, bahawa mereka pernah melarang salat Jumaat dan salat berjamaah apabila menularnya wabak taun yang kesannya jauh lebih dahsyat dan tidak terbanding dengan virus corona. Jadi ini adalah satu kita katakan analogi. Oleh kerana di zaman sahabat, salafus soleh pernah berlaku taun, wabak yang menyebabkan kematian, tetapi tak pun dia zaman itu dilarang daripada salat Jumaat. Mereka salat Jumaat macam biasa, mereka salat jamaah macam biasa. Jadi by analogy, atau kita katakan qiyas adalah salah satu sumber hukum, dan ini qiyas penting, kerana tidak semua yang berlaku di zaman kita ni ada hukum yang jelas. Di zaman Nabi SAW hatta atau di zaman salafus soleh, maka analogi yang tepat itu penting untuk kita mengenal pasti hukum. Jadi seolah-olah dia sedang menggunakan qiyas. Oleh kerana salafus soleh tidak meninggalkan Jumaat dan jamaah ketika berlakunya wabak taun, maka mimbab aula, seolah-olahnya lebih patut kita tidak meninggalkan. Kerana apa sangat risiko coronavirus ini, yang kata dia hanya 4%, tak tahulah wallahualam ketepatan maklumat dia ni, tetapi maknanya tidaklah sehebat kematian yang berlaku akibat daripada taun. Jadi dia kena faham di sini bahawa memang kalau kita katakan bahawa kematian yang disebabkan oleh taun itu lebih banyak sekalipun, dia kena faham bahawa tidak sama antara taun dengan coronavirus. Taun ada cara perebakan yang tersendiri yang tidak sama dengan coronavirus. Jadi untuk dikiaskan benda yang tak sama, itu batil. Kias ma'al farik batil. Kias yang ada perbezaan, itu adalah kias yang batil. Kerana apa perbezaannya? Sekarang ini coronavirus, dari segi data dan fakta yang disampaikan oleh pakar-pakar, adalah satu penyakit yang boleh berjangkit dengan sentuhan, yang boleh berjangkit bahkan dengan kesan daripada sentuhan. Orang itu pernah menyentuh di situ, coronavirus itu virus itu boleh stay kat situ, mungkin dalam tempoh berapa jam. Lalu kalau kita yang tidak ada apa-apa, kita pergi menyentuh ke tempat yang sama, maka boleh berjangkit. Jadi ini tidak berlaku dalam kes taun. Taun cara penembakannya dengan kumbahan yang tidak betul, dengan air yang telah tercemar dan sebagainya. Jadi ini tidak berlaku ketika kita salat Jumaat. Ini tidak berlaku ketika kita salat jamaah. Ini hanya berlaku di tempat-tempat awam, mungkin di kedai-kedai makan, mungkin di tandas-tandas awam. Ini boleh jadi berlaku. Tetapi semata-mata dengan pergi salat Jumaat dan juga salat jamaah, itu tidak ada kaitan dengan taun. Berbeza dengan COVID-19.
COVID-19 mengikut data yang ada, semata-mata kita duduk di tempat yang orang sudah ada jangkitan pun sudah mendedahkan diri kita pada risiko, maka termasuklah di situ jamaah dan jemaat. Lebih-lebih lagi dibagi, kerana baru-baru ini kan ada perhimpunan jamaah tabligh yang mana mereka lakukan himpunan itu sebenarnya himpunan yang saya difahamkan tahunan, itu himpunan yang biasa, tapi dilakukan dalam suasana yang tidak biasa, iaitu suasana telah yang ada jangkitan, dan tiba-tiba memang didapati ada sebahagian daripada mereka itu ada simptom jangkitan dan ada yang disahkan telah terkena jangkitan. Bermakna, katakan 14,000, 14,000 jemaah tabligh yang berkumpul di situ, maka setiap seorang daripada mereka ada risiko telah terkena jangkitan tersebut. Dan kita tahu ramai antara ahli jemaah tabligh ni, mereka rajin datang ke masjid, ke surau untuk berjamaah. Maka daripada sudut itulah tidak berjamaah dan berjemaat itu memutuskan risiko ini. Jadi dalam fiqh dia tidak mesti yakin, dia memadai dengan ghalabatuz zon, memadai dengan berat sangkaan. Berbeza dengan akidah. Dalam akidah memang kita tidak boleh ragu-ragu, kita yakin Allah wujud, Allah berkuasa, ada hari akhirat, ada syurga dan neraka, itu tidak boleh ragu-ragu sedikit pun. Tetapi dalam fiqh tak mesti kita kata, yakin tak kamu pergi ke semain jemaat kamu akan kena jangkitan, tidak mesti. Memadai ada berat sangkaan bahawa dengan kita pergi pada salat Jumaat dan jamaah itu, risiko jangkitan itu ada dan very real, maka ketika itu sudah boleh kita meninggalkan kewajipan tersebut. Apatah lagi kalau memang telah diperintahkan oleh waliul amri, mereka ada data dan fakta yang solid yang mereka dapat daripada sumber-sumber yang dipercayai, maka kita sebagai rakyat patuh kepada strategi yang dijalankan oleh pihak pemerintah untuk membendung penularan penyakit ini. Kemusykilan yang kedua, kata dia, tidak ada pandangan daripada mana-mana fuqaha mutaqaddimin maupun mutaakhirin yang sekian ramai dan sekian banyaknya dalam tulisan sosial mereka yang menyatakan bahawa penularan taun dan wabak penyakit merupakan satu keuzuran untuk meninggalkan solat jemaat. Sekali lagi, ini adalah satu kias yang tidak betul. Kalau nak katakan tidak ada pandangan mutaqaddimin atau mutaakhirin, dia mutaqaddimin mutaakhirin pun tidak berdepan dengan coronavirus. Jangan saya sebutkan tadi, tak boleh dikiaskan coronavirus dengan taun kerana ada perbezaan, cara penularannya tidak sama. Jadi ini dalam satu bentuk satu bentuk kejumudan dalam berfikir, seolah-olah apa sahaja yang tidak berlaku pada masa dahulu, maka kalau berlaku pada zaman kita ini, automatik benda itu tidak baik. Bukan begitu. Jadi kaedahnya itu ada. Kaedahnya itu kan di zaman Nabi SAW, kaedah yang mana Nabi kata jangan, kalau kita itu berada di tempat yang sudah ada taun, jangan kita keluar. Kalau kita belum masuk, maka jangan kita masuk. Maka kaedah mencegah penyakit itu kan ada. Nabi SAW sendiri tak benar kita masuk, padahal kalau ikut hukum asalnya harus kita bebas nak masuk atau nak keluar daripada sesebuah tempat. Kenapa pula kalau kita kata dalam konteks undang-undang sekarang ni, kenapa pula kita punya freedom of movement dikekang? Kan dalam perlembagaan kita, bahkan dalam undang-undang Islam juga ada namanya kebebasan untuk bergerak. Tapi itu dalam keadaan biasa. Jadi dalam keadaan yang luar biasa, ada jangkitan penyakit taun, Nabi SAW mengekang kebebasan bergerak ini. Orang yang sudah duduk di tempat ada wabak tidak lagi bebas keluar daripada situ, dan orang yang belum masuk ke dalam kawasan yang terkena wabak, dia tidak lagi bebas untuk masuk ke situ. Habis ambil kaitan dengan Jumaat dan jamaah. Untuk taun, dia tidak ada kaitan. Makanya jamaah dan jemaat diteruskan. Tapi untuk coronavirus, itu ada kaitan. Kerana ia akan meningkatkan risiko jangkitan. Jadi ia akan menjadi out of hand. Sebagaimana yang berlaku di Itali. Semana yang berlaku di setengah negara yang lain. Maka kita mengambil pengajaran di situ bahawa percampuran di tempat yang ramai, termasuk untuk aktiviti agama, itu meningkatkan risiko jangkitan. Maka perhimpunan sebegitu ditangguhkan sehingga satu tempoh kerajaan kita nanti akan melihat bahawa keadaan itu sudah tidak lagi menuntut kepada langkah-langkah yang drastik demikian, maka kita boleh kembali kepada hukum yang asal. Jadi jangan kita terlampau jumud mentang-mentanglah ulama dahulu tidak menghukumkan demikian, maka kita juga kena faham ulama dahulu juga tidak berdepan dengan suasana yang sedang kita depani sekarang ini. Kemusykilan yang keempat, berapa kemusykilan saya tak pasti ni, setakat yang saya mampu jawab ya. Saya akan cuba jawab. InsyaAllah kita punya live ni tidak akan lebih daripada 11.30. Baik. Kenyataan sebahagian fuqaha bahawa kekhawatiran dijangkiti penyakit merupakan satu keuzuran untuk meninggalkan salat jemaat dan salat berjamaah merupakan satu kelonggaran dan bukannya larangan mutlak. Ya betul. Ya, daripada asalnya itu kelonggaran. Bahkan kalau kelonggaran meninggalkan salat Jumaat ini, dia lebih longgar daripada penyakit. Kita tahu kalau berlaku hujan yang lebat pun sudah diberi kelonggaran. Bahkan kalau orang itu tidak ada pakaian yang sesuai untuk dia pergi menunaikan
salat jemaat juga itu sudah dikirakan sebagai satu kelonggaran. Itu secara kelonggaran, itu kita tidak nafikan. Tetapi kan kita kena faham al-maslahatul ammah tuqaddamu ala maslahatil khassah. Kepentingan umum, kepentingan awam itu diberi keutamaan berbanding dengan kepentingan pribadi. Kita ada kepentingan pribadi untuk menunaikan tanggungjawab agama kita. Tapi sekarang ini pemerintah melihat penunaian tanggungjawab agama tersebut dengan cara yang sepatutnya dilakukan, berkumpul beramai-ramai di masjid, itu adalah membawa mudarat kepada awam. Jadi setelah pemerintah mengeluarkan satu arahan sedemikian, maka adalah satu perkara yang wajar kita taat kepada pemerintah, kerana ia bukan satu perkara yang kita katakan jelas, misalnya haramnya itu jelas. Sekurang-kurangnya itu satu perkara yang dipertikaikan pun hanya pada sudut fakta. Daripada sudut hukum, semua orang setuju bahawa perkara yang membahayakan nyawa adalah menjadi satu keringanan untuk kita tidak melakukan perkara yang asalnya wajib. Kalau dengan melakukannya itu membahayakan kepada nyawa. Cuma adakah dari segi fakta dan data ia membahayakan kepada nyawa atau tidak, boleh jadi masing-masing ada pandangan sendiri. Maka itulah pentingnya pemerintah dalam keadaan masyarakat tidak boleh bersetuju dengan sesuatu perkara, maka hukum pemerintah tu yarfa'ul khilaf, itu akan mengangkat perbezaan-perbezaan pendapat yang ada. Baik, kemudian kemusykilan yang kelima, bahawa penyakit taun adalah rahmat bagi orang beriman. Memang betul lah. Bahkan coronavirus pun kalau kita lihat pada satu sudut, satu rahmat. Rahmat bagaimana? Maknanya orang yang ditipu penyakit apa sekalipun, kalau dia sabarkan, itu satu pengampunan dosa, satu kafarah dosa dia. Jadi orang mukmin ni banyak perkara yang zahirnya buruk itu jadi rahmat kepada dia. Sedangkan Nabi SAW juga bagi tahu taun ini azab bagi orang kafir, padahal sama-sama penyakit. Jadi bukan isu itu. Isu rahmat bagi orang mukmin. Misalnya satu orang yang dibunuh, dia adalah satu rahmat bagi dia, kerana mungkin sebab dia teraniaya, dibunuh, maka dia ni orang yang mati syahid akhirat, dia ni dah Allah hapuskan dosa-dosa dan sebagainya. Tapi adakah bermakna membiarkan dia dibunuh itu satu perkara yang boleh? Tetap kalau kita mampu, kita kena halang orang daripada membunuh orang. Maka demikian juga the fact that penyakit ini dari segi hakikat adalah rahmat bagi orang mukmin, tidak bermakna kita itu tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Langkah pencegahan dengan taun ada cara dia, langkah pencegahan dengan coronavirus ada cara yang tersendiri, kerana berbeza penyakit itu dan penyakit ini. Kemusykilan yang keenam, berkumpulnya orang ramai di sesebuah tempat dan bercampur antara satu sama lain merupakan antara faktor tersebarnya wabak penyakit. Hanya saja ianya tidak berlaku melainkan dengan izin Allah, itu betul. Justru dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang berisiko tinggi mendapat penyakit itu bagi individu yang yakin dengan Allah dan bertawakal kepadanya. Dan ini maksud sabda Nabi SAW tidak ada penyakit yang menular. Bukan begitu maksudnya. Maksud daripada hadis tidak ada penyakit yang menular adalah nak membetulkan salah faham yang berada dalam masyarakat pada masa itu, seolah-olah penyakit itu mesti dengan jangkitan. Seolah-olah bahawa memang penyakit itu dengan jangkitan, bukan daripada Allah. Jadi ini silap dari segi akidah. Yang itu yang Nabi SAW nak perbetulkan. Bukan bererti kita itu disuruh mengambil risiko tinggi kerana kita yakin kepada Allah. Tidak demikian. Adakah Nabi SAW ketika mengatakan tadawaw ya ibadallah, ataupun ibadallah tadawaw, hamba-hamba Allah hendaklah kamu itu berobat? Adakah Nabi SAW tidak yakin kepada kekuasaan Allah? Jelas, Nabi SAW yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keyakinan itu tidak menolak kita berinteraksi dengan asbab. Bahkan kita wajib berinteraksi dengan asbab daripada sudut hukum hakam. Menolak kemudaratan itu adalah satu kewajipan, mencegah daripada kemudaratan itu adalah satu kewajipan. La darara wa la dirara. Bahkan daripada sudut tasawuf sekalipun. Tasawuf ni hakikat. Orang tasawuf ini dia nak menghayati hakikat yang difahami dalam akidah. Dalam akidah kita faham hakikat bahawa segala-galanya daripada Allah dari segi akal kita. Tapi dari segi tasawuf dia bukan nak itu saja. Dia nak supaya hakikat itu diresapi dalam hati kita. Maka dalam tasawuf sekalipun Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan iradatuka tajrid ma'iqamatillahi iyaka fil asbab syahwatun min syahwatil khafiyah. Kamu nak berada dalam keadaan tajrid. Oh, kamu ni orang yang bertawakal, kamu ni seolah-olahnya tidak lagi bersangkut paut dengan asbab, padahal Allah meletakkan kamu pada kedudukan asbab.
Kamu masih boleh menjangkiti orang lain kalau kamu kena virus tersebut, dan kamu masih boleh dijangkiti oleh orang lain kalau orang lain sudah terkena virus tersebut. Jadi Allah meletakkan kamu pada kedudukan asbab. Kamu nak tajrid seolah-olahnya okey, tak apa, saya tawakal kepada Allah, saya orang yang hanya takut kepada Allah, saya tidak bimbang bercampur gaul dengan orang ramai walaupun orang ramai sudah terkena penyakit ini. Itu adalah syahwat khafiyah. Itu sebenarnya syahwat kamu yang tersembunyi. Kalau syahwat orang nak minum arak, nak berjudi, nak berzina, itu syahwat yang jelas. Tapi kamu ni kononnya nampak macam wara', nampak macam ahli hakikat, ahli makrifat. Sebenarnya kamu sedang melayan syahwat kamu yang tersembunyi dengan kamu melanggar di mana Allah letakkan kamu pada ketika ini. Allah meletakkan kamu pada kedudukan asbab, tapi kamu nak berlagak seolah-olah kamu itu orang yang ada pada makam tajrid yang sudah tak terdekat dengan asbab. Kemuskilan yang ketujuh, hadis seperti jangan memudaratkan dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Larangan orang makan bawang mendatangi masjid, serta hadis jangan dicampurkan unta yang sakit dengan unta yang sihat, hanya tepat untuk dijadikan sebagai hujah bagi menghalang orang yang terkena penyakit. Adapun orang yang sihat, yang tidak ada tanda penyakit, tidak jadi dalil untuk mengunci masjid. Ini tak valid lah, ya? Sebab sekarang ni yang mengeluarkan arahan supaya masjid itu ditutup buat sementara waktu adalah pihak pemerintah, dan pihak pemerintah membuat arahan tersebut bukan atas dasar nak menzalimi umat Islam, ya? Misalnya tidak suka dengan amalan umat Islam, bukan kerana itu, tapi kerana mengikut data dan fakta yang ada pada pihak pemerintah. Berkumpul beramai-ramai, termasuklah berkumpul untuk sembahyang di masjid, itu meningkatkan risiko penyebaran virus ini, yang mana bila virus ini tersebar, ini akan melumpuhkan kemampuan kerajaan untuk mengekangnya pada masa hadapan. Jadi ini melihat kepada possibility yang sangat real sebegini, maka langkah pencegahan dilakukan. Lebih-lebih lagi difahamkan ada track record penurunan penyebaran virus ini di China, yang mana kita tahu asalnya virus ini tersebar daripada sekurang-kurangnya detect daripada China, tetapi berlaku penurunan mendadak dikatakan oleh kesan daripada lockdown ini, kesan daripada kerajaan mereka tegas tidak membenarkan interaction, ya, antara masyarakat bagi mengekang penyebaran ini. Jadi ini jelas satu conclusion yang tidak tepat, ya. Kemudian kemuskilan yang ke 8 masih lagi berkisar pada isu yang sama. Dia tidak memahami, ya, hadis jangan campurkan unta yang sihat dengan unta yang sakit. Hanya terpakai kalau orang itu sakit jangan bercampur gaul dengan orang yang sihat, tapi kalau orang sihat mau bercampur gaul dengan orang yang sakit atas dasar yakin kepada Allah Ta'ala, itu tidak boleh dihalang. Ya, atas kapasiti peribadi mungkin kita tidak boleh nak halang dia. Nak buat macam mana? Dia sudah makam tinggi misalnya, makam tafwid, makam wali-wali Allah misalnya, sudah tidak bimbang dengan mudarat, tapi masih atas konteks masyarakat, pemerintah tentulah tidak boleh mengambil kira khawas, sebab yang khawas, yang wali-wali ini nadir. An-nadir wujuduhu ka'adamihi, yang jarang-jarang ni wujud pun seperti tidak wujud. Takkan pemerintah nak buat hukum berdasarkan status para wali, takkan pemerintah nak buat hukum berdasarkan karamah, kemuliaan para wali. Jelas pemerintah kena buat hukum berdasarkan orang awam, berdasarkan pada standard orang awam, yang mana mereka ini perlu dijaga daripada menjangkiti orang lain dengan virus telah menjangkiti mereka, ataupun mereka itu terdedah kepada jangkitan. Jadi bila pemerintah telah keluarkan hukum, orang yang tawakal kepada Allah ni juga perlu taat kepada perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan hendaklah juga taat kepada orang yang menjadi waliul amri. Baik. Kemuskilan ke-9, wabak ialah sebahagian daripada penyakit yang ada, manakala mendapatkan rawatan untuk penyakit bukanlah satu yang wajib di sisi majoriti para sahabat dan ulama. Bukan masalah wajib atau tidak wajib. Masalahnya sekarang ini, apa yang berlaku adalah pemerintah sedang cuba mengekang satu wabak yang boleh membawa kepada kematian. Jadi, walaupun asalnya kita sakit, misalnya kita ambil pandangan yang mengatakan tak wajib berubat, itu untuk diri peribadi kita. So be it lah. Ya, orang tu misalnya dia ada sakit kencing manis, tawakal je lah kata dia. Hari-hari pun makan makanan yang manis, obat kencing manis pun tak ambil. Itu pun daripada sudut yang lain kita boleh katakan tetap berdosa. Kerana dari segi asbab dia memudaratkan diri dia sendiri. Katakanlah kita katakan kita berpegang dengan pandangan yang mengatakan berubat tidak wajib. Itu untuk dia, untuk diri peribadi dia. Tetapi untuk masyarakat awam masih perlu kita itu mematuhi kepada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelakkan penyebaran. Tadi kan Nabi SAW kata jangan masuk ke tempat yang ada sudah ada wabak taun. Itu kalau kita faham daripada sudut konteks, itulah pencegahan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW.
Itu bukan masalah orang tu nak berobat atau tak berobat. Itu pencegahan supaya wabak penyakit itu tidak menular kepada orang yang belum masuk, jangan masuk, kepada yang sudah ada jangan keluar. Jadi hikmahnya sama. Apabila dilarang seseorang itu bercampur gaul, hikmahnya untuk mengelakkan penyebaran, bukan isu berobat di sini. Ya. Orang yang terkena coronavirus tu, dia nak zuhud seorang-seorang misalnya, tak apalah, daftar ke dirinya, kalau saya mati dengan coronavirus, dia pun tak pergi hospital, dia duduk rumah seorang-seorang, tak kacau orang lain, beribadat, berzikir, silakan. Ini masalahnya kamu yang tawakal, kamu yang tak nak berobat, tapi kamu mendedahkan kepada orang lain kepada penyakit. Mereka tidak setawakal kamu, mereka tidak redha dengan penyakit tersebut. Daripada sudut asbab, daripada sudut takdir, memang semua orang kena redha, ya. Apa-apa yang telah berlaku itu kita redha, tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku, maka tindakan kita berdasarkan apa yang kita tahu, itu hukum hakam. Baik, kemuskilan yang ke-10, tidak diketahui dalam sejarah Islam bahawa masjid-masjid pernah dikunci dan orang ramai dilarang daripada solat di dalamnya. Alah, sesuatu yang tak pernah berlaku bukan bermakna tidak boleh berlaku. Ya, jadi peliklah kan, setengah orang dia mesti nak kena kata kena pernah berlaku dahulu. Memang everything has the first time. Ya, sesuatu perkara itu ada perkara yang pertama kali. Jadi perkara yang pertama kali itu yang penting, adakah ianya mematuhi hukum? Kalau ya, alhamdulillah. Kalau tidak mematuhi hukum, maka kita kena tolak. Jadi dalam konteks yang ada sekarang, yang membuat keputusan yang bersetuju dengan penutupan masjid untuk tempoh sementara ini adalah jabatan-jabatan agama, mufti-mufti, yang mereka juga telah mendengar hujah-hujah dan data-data. Maka seeloknya kita jangan terlampau memandai-mandai di dalam sesuatu perkara yang kita sendiri tidak mempunyai data dan fakta yang sepatutnya. Kemuskilan yang ke-11, berhimpunnya orang Islam dalam masjid dan berkumpulnya mereka di dalamnya merupakan antara sebab-sebab utama bala bencana diangkat. Lebih-lebih lagi setelah diketahui bahawa antara hikmah di sebalik Allah mendatangkan taun dan wabak penyakit ialah supaya manusia kembali kepada Tuhan dan bertaubat kepadanya. Alhamdulillah, syukur betul. Apa musibah yang berlaku kepada orang Islam, itu hikmahnya adalah supaya kita tu insaf, kita tu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan adanya coronavirus ni, kita merasa nyawa kita terancam, maka yang memegang nyawa kita adalah Allah. Kita kembali bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka antara amalan yang baik kita lakukan adalah melakukan kunut nazilah. Yang ini yang saya nampak tak tahu kenapa tidak diamalkan di negara kita, padahal memang kena. Inilah namanya nazilah. Sesuatu bencana, mungkin perang, mungkin wabak, mungkin penyakit, mungkin kemarau panjang, ya, orang kebuluran dan seumpama dengannya. Jadi dibaca nazilah ini, kunut nazilah ini bukan hanya pada solat subuh sebagaimana kunut subuh, tapi dibaca pada setiap solat. Maksudnya kalau kita sembahyang zuhur nanti, rakaat terakhir nanti bangkit pada rukuk, kita akan baca kunut nazilah. Asar pun kita baca kunut nazilah. Maghrib, isyak pun kita baca kunut nazilah. Tinggal lagi, bila kita katakan kita kembali kepada Allah, kita kembali taat kepada Allah. Antara ketaatan kepada Allah adalah kita itu juga taat kepada pemerintah. Bila pemerintah telah keluarkan arahan berdasarkan perbincangan, wasyawirhum fil amri, telah dijalankan oleh pemerintah bermusyawarah dengan ahli agama, dengan ahli perubatan, dengan ahli-ahli dalam bidang masing-masing. Sebelum pemerintah mengeluarkan langkah-langkah sekatan pergerakan ini, termasuklah di masjid dan surau, maka ketika itu menghampirkan diri kepada Allah juga dengan mematuhi hukum hakam Allah Ta'ala. Bukan semata-mata dengan kita ke masjid. Jadi ibadah boleh juga dilakukan di rumah, ya. Orang yang nak ke rahmat Allah boleh saja dia bersama keluarga dia bertaubat, beristighfar, bermunajat kepada Allah Ta'ala, menangis, merintih, bangun tahajud dan sebagainya. Jadi ini tidak terhalang. Ini bukan mesti dilakukan di masjid. Jadi saya bersetuju, ya, bahawa musibah sebegini sepatutnya mendorong kita menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi jangan kita lupa bahawa menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala itu bukan semata-mata dengan berkumpul di masjid. Kalau berkumpul di masjid itu melanggar perintah daripada waliul amri yang dibuat berdasarkan maslahah umat, tasarruful imam manutun bil maslahah, tindak tanduk seorang pemimpin itu sebenarnya berkisar di atas kepentingan umat, maka ketika itu kita sedang menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala, kita menjauhkan diri kita daripada kefahaman terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dia katakan kemuskilan yang ke-12. Dah pukul berapa ni? Dekat-dekat nak 11.30 dah. Iaitu perlu dibezakan antara pencegahan dalam solat dan juga pencegahan daripadanya. Pencegahan dalam solat okeylah dia kata, ya, pakai penutup muka. Tapi kalau pencegahan sampai tak bagi orang solat,
kunci masjid, ini tak boleh kata dia. Yang boleh hanya pencegahan di dalam solat. Maknanya orang tu jaga kebersihan, pakai hand sanitizer, pakai mask dan pergi solat ke masjid. Ya, dalam keadaan yang mana itu dianggap memadai oleh pihak pemerintah berdasarkan fakta yang mereka ada, so be it. Macam sebelum ini, macam sebelum lockdown kan macam itu, kita pergi ke masjid surau tapi kita masing-masing dicadangkan jaga kebersihan, tak perlulah nak bersalam macam biasa, kalau buat isyarat dah cukup lah, letak tangan di dada, tanda kita tu hormat pada dia, tak perlu kita nak bersalam macam biasa, okay, fine. Tapi bila keadaan sudah kan ini second wave, ini gelombang yang kedua, yang didapati ada satu peningkatan yang mendadak dan dikaitkan dengan perkumpulan yang ramai di masjid dan sebagainya, dan ada juga perkumpulan masyarakat Hindu baru-baru ini di Pulau Pinang, itu juga satu risiko yang tinggi, yang mana itu sudah terlepas. But moving forward, kan kerajaan tak mahu perhimpunan-perhimpunan sebegini membawa kepada gelombang ketiga, gelombang keempat yang na'udzubillah lebih buruk lagi. Maka mencegah daripada apa yang membawa kepada kemudaratan ini termasuk dalam hukum agama. Itu termasuk dalam maqasidus syariah. Yang ke-13, takhir, alhamdulillah, ni yang terakhir. Menkiaskan antara masjid dengan pasar sebagai tempat tersebarnya wabak penyakit kerana orang ramai berkumpul dalamnya merupakan seburuk-buruk kias. Ini adalah menyamakan antara tempat yang paling subhanallah. Ini bukan kias. Bukan kita kata berkumpul di masjid itu haram kerana ia sama seperti berkumpul di pasar. Itu baru namanya kias. Jadi masjid ini sekasih-kasih tempat, pasar adalah sebenci-benci tempat. Kita kiaskan tempat yang Allah paling kasih dengan tempat Allah paling benci. Bukan begitu. Dia bukan isunya oleh kerana di pasar itu haram kita berkumpul, maka di masjid haram kita berkumpul. Bukan. Asalnya di kedua-dua tempat, yang tempat Allah suka atau benci pun boleh kita berkumpul. Di pasar orang boleh berkumpul. Orang boleh beli belah, tak ada masalah. Bahkan di zaman Nabi SAW, bahkan para Nabi yamshuna fil aswaq, para Nabi berjalan di pasar-pasar, beli barang. Jadi, kan ini masalah bila kita terlampau beku dengan teks. Ini kata textualis, golongan literal, golongan yang terlampau zahiri. Kebencian pasar itu ada sebab dia, kerana pasar itu telah tempat orang bersumpah dengan sumpah palsu, tempat orang menipu timbangan, tempat orang mendedahkan aurat, tempat orang bercakap kotor, maka jadi tempat dibenci. Pun begitu masih dibenarkan kita bertransaksi pergi ke pasar kerana urusan dunia, untuk beli barang, untuk berjual barang. Masjid jadi tempat yang paling Allah kasihi kerana itulah tempat orang berzikir, orang sembahyang, orang bersilaturahim, orang menyampaikan ilmu. Itu konteks hadis tersebut. Maka bukan berkata oleh kerana di pasar kita tak boleh berkumpul, maka di masjid pun tak boleh berkumpul, bukan begitu. Ceritanya adalah baik di pasar, baik di masjid, perkumpulan itu didapati menjadi sebab kepada mudarat, iaitu penyebaran coronavirus. Maka pengharaman ataupun penutupan masjid itu adalah langkah, kita kata siasat syariah, langkah yang diambil oleh, kerana siasat syariah adalah kita melakukan sesuatu itu dengan apa yang baik, apa yang membawa kepada maslahah. Jadi maslahah pada suasana sedang tersebarnya coronavirus ini adalah perkumpulan baik di pasar, baik di masjid, baik di dewan, baik di keduri kahwin, baik di tempat-tempat beli tiket bas, baik di balai polis. Asalnya itu adalah satu yang mendedahkan kepada risiko dan perlu dielakkan. Kena faham begitu. Jadi kalau kita faham begitu, kita tidak jadi kaku dengan nas-nas syarak. Sebenarnya nas syarak ini tidak bercanggah antara satu sama lain, tapi memerlukan kepada malakah fiqhiyah, kefahaman fiqh yang betul. Idris bin Sulaiman mungkin yang menyebarkan daripada Kajang, wallahu alam siapa dia Idris bin Sulaiman ni, tapi katanya beliau menterjemahkan dengan sedikit olahan daripada tulisan satu orang bernama Faisal bin Qazzar Al-Jasim daripada Kuwait. Ini adalah pandangan beliau, tapi wallahu alam apabila kita suluh kemusykilan ini dengan suluhan fiqh, dengan kesuluhan maqasid syariah, bahkan dengan suluhan hikmah daripada ahli-ahli sufi, orang-orang yang arifin billah, kita dapati kemusykilan ini merupakan syubhat yang terbit daripada orang yang tidak faham kepada hukum hakam agama dengan kefahaman yang tepat, yang tajam, hanya semata-mata menjadikan alasan benda ini tak pernah berlaku di zaman salafus soleh, menjadikan alasan masa ta'un pun macam ini, menjadikan alasan pasar dan masjid berbeza. Ini semua adalah alasan-alasan yang sebahagian besarnya tidak relevan. Sebahagian daripada yang dicatatkan itu ada benarnya, tapi saya telah terangkan dalam konteks yang bagaimana kebenaran itu sepatutnya kita aplikasikan. Mohon doakan yang menonton live ini, mohon doakan moga-moga umat Islam
khususnya dan rakyat Malaysia secara umumnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada wabak yang melanda ini, dan sama-samalah kita amalkan kunut nazilah, iaitu pada rakaat terakhir setiap solat. Bangun daripada rokok, kita angkat tangan berdoa, memuji Allah, selawat kepada Rasulullah SAW, dan berdoa dengan doa yang sesuai dengan nazilah ini. Misalnya Allah marfa'annal bala awal wabak, misalnya, ya Allah, engkau tolaklah daripada kami, ataupun Allahumma marfa'anna, Allah angkatlah daripada kami bala dan juga wabak yang sedang berlaku ini. Moga-moga dengan tawajuh hati kita kepada Allah Ta'ala, Allah memandang dengan pandangan rahmat, dan kita juga patuh kepada wali amri, patuh kepada hukum hakam yang telah diputuskan oleh orang-orang yang diberikan amanah seperti mufti-mufti. Maka dengan itu moga-moga Allah mengangkat musibah yang menimpa kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.